Baik, kita ni dalam kitab Hidayatus Salikin membincangkan bab pertama tentang perkara akidah. Kalau kitab hitam muka surat 21 kitab lain yang tak pasti. Jadi sahabat-sahabat boleh buka bab yang pertama ahli akidah ahli sunnah wal jamaah. Semalam kita kemarin kita membincangkan tentang sifat ketuhanan. Semalam kita membincangkan tentang sifat kerasulan dan sebahagian daripada lain-lain yang wajib diketahui dan diiktikadkan, nombor 1 dan nombor 2. Jadi hari ini kita masuk kepada nombor 3 dan insya-Allah kita cuba baca. Kita tidak memberatkan bacaan pada slot bab yang pertama ni kerana tajuk akidah ni dia ada kitab yang khusus membincangkan tentang tajuk tersebut. Jadi bila dia tetap disentuh dalam kitab tasawuf, sebab semua kitab tasawuf amalannya apabila masuk bab yang pertama dia akan menyentuh tentang perkara akidah. Adalah kebaikan-kebaikannya. Cuma kita tidaklah menceritakan secara detail. Banyak bab semalam, bab kerasulan, sebelum tu bab ketuhanan. Bab ketuhanan ni tak boleh nak cerita dalam tempoh sehari kalau mengikut pengajian sifat 20. Tapi dia memerlukan masa yang agak panjang. Jadi kuliah ada slot by slot. Satu demi satu sifat yang perlu dibincang. Tapi kita cuba baca sekali dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Johamid. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Duan. Okey, insya-Allah kita mulakan kuliah sekarang. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fi darain amin. Muka surat yang ke-21 nombor 3. Lain-lain yang wajib diketahui dan diiktikadkan. Mempercayai adanya siksaan kubur bagi orang yang melakukan maksiat dan kesenangan dalam kubur bagi orang yang beribadat. Dan sesungguhnya sekalian itu adalah benar. Baik. Selain daripada wajib kita mempercayai tentang ketuhanan yang dibincangkan secara sekali landu sebelum ni, selain daripada wajib kita mempercayai tentang kerasulan, tentang sifat yang wajib, mustahil dan harusnya, kita juga wajib mempercayai semalam tentang sebahagian daripada sejarah kerasulan itu sendiri, orang mana, siapa namanya, ayahnya, sifatnya yang ummi, yang penting untuk kita yakini, imani. Kemudian kita juga wajib mempercayai segala apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara dunia dan akhirat. Jadi kita berhenti kat itu semalam. Hari ini kita wajib mempercayai antara perkara yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang dicatatkan oleh ulama adalah mempercayai tentang siksaan kubur dan juga mempercayai tentang siksaan kubur bagi orang melakukan maksiat dan kesenangan di dalam kubur bagi orang yang beribadah. Dunia ni konsep dia tempat beramal. Dan amal yang perlu kita fahami adalah bukan amal seperti yang kita sangka benar. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Kata Allah, di antara mereka ni ada yang bersifat ummi. Ummi ni dikhususkan kepada mereka tak erti nak baca kitab sendiri. Ayat ni ditujukan oleh Allah asalnya kepada Bani Israel. Ada sebahagian daripada Bani Israel selepas kewafatan Nabi mereka tidak mempunyai tempat rujuk. Jadi kitab mereka tu diabaikan kerana mereka tidak tahu membaca. La ya'lamun al-kitab, mereka tak tahu. La ya'lamun al-kitaba, mereka tidak mengetahui tentang isi kitab. Illa amani, melainkan mereka menyangka-nyangka. Mereka rasa-rasa inilah isi kitab. Mereka rasa-rasa inilah isi kitab. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka ni melainkan mereka hanya dalam keadaan hidup berprasangka. Rasanya ni betul, rasanya itu betul. Orang yang merasakan ini betul, merasakan itu betul, sehingga kan mereka merasakan tak perlu lagi untuk merujuk kepada kitab. Orang ni bahkan menyesatkan, bahkan sesat lagi menyesatkan. Dan amalan-amalan begini banyak berlaku dalam masyarakat Melayu. Contohnya bersentuhan dengan sepupu. Apa salahnya, kita kan masih rapat, ayah dengan ayah, adik-beradik, takkan sepupu tak boleh sentuh. Kebaikan itu, sentuh atau tidak itu adalah sesuatu yang telah disyariatkan oleh Islam. Tak boleh kita merasakan oleh kerana kita rapat, daripada kecil duduk sama-sama, kita tak pernah berpisah, baik sangat, tetapi dia lelaki kita perempuan ataupun kita lelaki dia perempuan, maka kita bersentuh dia atas alasan tak apalah, kita rapat. Islam melarang. Jadi amal-amal yang berada atas muka dunia ni mestilah bertepatan dengan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kemudian mereka yang melakukan amal yang baiknya mengikut landasan Islam yang sebenar, mereka akan menerima reward, mereka akan menerima kebaikan daripada segala perbuatan mereka, iaitu di sana ada nikmat dalam kubur. Walaupun itu bukanlah kesenangan yang terakhir,
Itu adalah bermulanya kesenangan. Tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang melakukan banyak dosa dan maksiat, seperti mana yang ditentukan oleh Allah, di sana juga ada siksaan kubur. Sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siksa kubur ni bukan sesuatu yang boleh diukur darjah kesakitannya dengan hukuman dunia. Seperti yang kita selalu dengar adalah hadis Nabi SAW tentang malaikat yang akan merotan kita dengan satu rotan yang sangat panjang. Ini cerita siksaan kubur. Malaikat ni mempunyai satu rotan, panjang rotan tu sebulan perjalanan. Sahabat, bila Nabi kata sebulan perjalanan tu, kita tak boleh nak imagine sebab kita tidak mempunyai satu alat yang panjang di sebulan perjalanan. Kalau anda boleh kongsikan kisah dengan sahabat tentang perayaan Taipusam ke apa, yang biasanya masyarakat Hindu, agama Hindu, dia akan berjalan daripada, kalau di Jengka ni kuil Sri Maradandavar, dia akan berjalan daripada kuil Sri Maradandavar ni ke Batu Cave, berjalan kaki ni. Daripada kuil Sri Maradandavar ni ke Batu Cave ni, panjang dia lebih kurang 160 km, lebih kurang 160 km ataupun lebih. Kalau sahabat-sahabat yang mengetahui tentang tentang kilometer tu, boleh tolong nyatakan dalam tempoh perjalanan mereka daripada situ sampailah ke kuil ni, lebih kurang 14 hari, lebih kurang lah, tanpa henti berjalan. Ada satu van akan follow, kemudian ada seorang berjalan, bila letih ganti orang lain, lebih kurang 14 hari berjalan kaki. Pergi balik lebih kurang 28 hari. Jadi kalau nak kata panjang sebulan perjalanan ni, berapa panjang? Panjang sebulan perjalanan ni, panjang dia adalah lebih kurang 400 km. Rotan yang dipegang oleh malaikat yang berada dalam kubur tu, sepanjang, kalau diukur dengan masa berjalan kaki atas muka dunia, hampir lebih kurang 400 km. 400 km ni kat mana ni? 2 kali pergi balik Kuala Lumpur, kalau daripada Empat Anan ni tak sampai lagi 400 km sepanjang tu. Rotan tu apabila orang yang ditanya oleh malaikat tak dapat menjawab dengan jawapan yang betul ataupun gagap dalam menjawab, maka dia akan dirotan. Akibat dirotan tu, tenggelam tubuhnya 70 hasta dalam tanah. Agak-agaklah berapa kuat hayunan malaikat tu, sehingga kan apabila kena rotan tu, cemeti tu kepada kita, maka tenggelam sampai 70 hasta dalam tanah. Sahabat rahmati Allah, kalau masing-masing dah ada zaman YouTube ni kan. Zaman YouTube ni, cuba buka YouTube, type rotan, sebatan penjara. Kalau sahabat-sahabat bernasib baik akan jumpa tentang ditunjuk live merotan pesalah dalam penjara. Anda tengok ada satu cemeti tu, Allah Ta'ala alam, tapi cemeti tu direndam dalam air. Orang kata nak nyampai ke orang kata pun tak elok, Allah Ta'ala alam. Tapi cemeti yang bunyi, kalau kita sebab atau udara pun bunyi bunyi. Kemudian pesalah ni akan diletakkan di satu kayu, dipasung di satu kayu, diikat tangan, diikat kaki dalam keadaan begitu, kayu kat depan, orang nak sebat kat belakang. Bila sekali dia sebat, bahagian punggungnya dibuka. Bila sekali dia sebat, bergegar punggung-punggung ni. Pedihnya, subhanallah. 2-3 kali dia sebat, 3 kali dia sebat, koyak kulit punggung tu koyak. Ya Allah, pedihnya. Kita cakap pun pedih lah, meleleh darah. Anda jumpa seorang bekas banduan yang disebat 6 kali, berjalan dalam keadaan kaki pendek sebelah. Anda tanya kenapa? Dia kata kesan daripada kena rotan tu, rupa-rupanya boleh cacat. Ya Allah, sakit Allah je tahu. Tetapi walaupun hayunan tu kuat, walaupun sampai terbelah kulit punggung, adakah orang yang disebat tu bergerak? Tak bergerak pun. Artinya sebatan tu tak cukup kuat. Jadi kita ambil yang lagi kuat. Kita ambil orang paling kuat atas muka dunia. Orang paling kuat ni kan sekarang ni banyak rancangan nak tunjuk kuat ni. Duk angkat batu, duk tarik kapal terbang, duk tarik bah guna gigi dan sebagainya. Tu ambil orang tu, bagi rotan ni, kita baring, suruh dirotan. So dirotan atas tanah tu. Bila dirotan tu, ada kemungkinan koyak perut kita kalau rotan kat perut.
Ni luka habis ni. Tetapi adakah kita akan tenggelam kerana kuatnya di rotan? Tak. Artinya rotan yang dia rotan kita tu tak cukup kuat lagi. Apa lagi yang kuat? Apa lagi yang kuat? Bekho punya tangan bekho tu. Kita duduk atas tanah, suruh bekho tu empuk kita. Empuk kita ni. Apa jadi dengan tubuh badan? Hancur berkecai. Kalau lepas dia angkat dia punya baket tu, kita tu dah hancur dah. Orang nak kutip kita masuk dalam guni. Hancur lebuk, tetapi tenggelam ke dalam tanah. Tak tenggelam. Artinya apa? Artinya sebatan bekho ni tak cukup kuat lagi. Tapi bila malaikat tu sebat, tenggelam 70 hasta dalam tanah. Tenggelam 70 hasta dalam tanah tu menunjukkan betapa kuatnya siksaan kubur. Tidak ada siksaan dunia ni dicampurkan darjah kesakitannya menyamai siksaan kubur. Bila nak jumpa ni? Bila mati je jumpa. Bila mati je jumpa. Perkara tu kita iman. Siapa yang bakal menerima siksaan-siksaan yang bentuk sebegini dalam kubur? Mereka yang melakukan maksiat. Sebab tu atas muka dunia, timbangan pertama untuk melakukan, untuk buat sesuatu perkara, adakah yang kita buat ni maksiat ke ibadah? Kalaulah perkara tu tidak menjadi timbangan dalam kehidupan, boleh jadi perkara yang kita lakukan atas timbangan lain ni sebenarnya perkara maksiat. Sekarang ni sahabat rahmati Allah, duit perkara utama. Kerana duit ni terjadi perkara yang sangat menakutkan pada manusia walaupun di Islam, sehingga halal dan haram tidak dipedulikan. Berapa ramai yang melakukan keputusan atas sebab kewangan, atas sebab duit, sehingga mengheret diri mereka ke dalam kesesatan, mengheret diri mereka ke dalam maksiat walaupun dia mengetahui perkara itu maksiat. Dan berapa ramai yang tak peduli walaupun mereka mengetahui mereka melakukan maksiat, dalam keadaan mereka mendapat kelebihan dunia daripada apa yang mereka lakukan. Sahabat Allah tidak berbaloi untuk kita jadikan segala kelebihan dunia ni untuk ditukar dengan azab di akhirat. Kita wajib mempercayai bahawasanya selepas kita mati esok ada siksaan kubur menanti mereka yang melakukan maksiat. Ada nikmat yang menanti mereka yang melakukan ibadah. Dan sesungguhnya sekalian perkara itu benar. Perkara itu benar bagi kita. Kebenaran perkara itu sepatutnya mengubah diri kita, mengubah perangai kita, mengubah tabiat kita, mengubah pendirian kita, mengubah cara hidup kita. Tak sama cara hidup kita ni dengan cara hidup orang yang tak beriman, kerana kepercayaan kita tak sama dengan mereka. Adalah amat menghairankan dalam keadaan kita mempercayai apa yang kita percaya ni, dalam keadaan mereka tidak mempercayai apa yang kita percaya, tetapi kita terus menerus mengikuti cara hidup mereka. Yang ni cannot brain, analah cannot brain. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah. Yang cakap ni pun bukan baik mana pun, bukan tak baik mana pun, tetapi inilah perkongsian supaya menyedarkan diri kita. Di sana ada syurga, di sana ada neraka, di sana ada azab kubur, di sana ada nikmat kubur. Siapa yang bakal mendapatnya? Mereka yang banyak melakukan maksiat atas muka dunia, dosanya sangat banyak, mereka menerima siksaan. Ahli maksiat akan menerima siksaan, ahli ibadah akan menerima nikmat. Jadi kita pilihlah masa depan kita kat situ. Jangan hanya melihat kepada masa depan dunia yang akan berkehabisan pada bila-bila masa, tapi di sana ada masa depan untuk negeri akhirat kita. Yang umat kita lah, Islam lah, yang mempercayai perkara tersebut. Orang lain tak percaya benda ni. Jika Allah Ta'ala menyeksa orang yang berbuat maksiat, maka itu adalah dengan keadilannya. Dan jika Allah Ta'ala memberi kesenangan kepada hamba-hambanya yang berbuat ketaatan, maka itu dengan anugerahnya. Kerana semua itu tiada sesuatu yang wajib atasnya. Andai kata seseorang itu dimasukkan dalam kubur, habis dah alam barzah, masuk alam barzah, dia kena seksa. Kenapa? Ini adalah kerana keadilan Allah. Sebab tu sahabat rahmati Allah, kalau kita nak lihat keadilan Allah sekadar apa yang ada atas muka dunia, kita akan nampak banyak ketidakadilan. Contohnya kita tengok satu keluarga, mak ayah mati kena bunuh, anak pula hidup dalam keadaan menderita, mati pula kelaparan. Kita tengok Allah tak adil hidup budak ni, tak adil hidup budak ni. Kita tengok seseorang ni dia aniaya, lepas dia aniaya dibunuh. Kita tengok ada ramai orang tak mampu untuk menegakkan keadilan atas muka dunia. Kenapa? Kerana kalau kita hanya lihat view dunia, maka kita akan nampak banyak ketidakadilan. Keadilan ini akan ditegakkan oleh Allah di hari akhirat. Keadilan ini akan ditegakkan oleh Allah di hari akhirat. Sebab tu jangan si pelaku maksiat merasa lega apabila dia tidak dihukum atas muka dunia.
Walaupun dia boleh terlepas daripada dunia, di hari akhirat tidak ada orang yang mampu melepaskan diri daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah mengazab orang yang pelaku maksiat, maka dia mengazab kerana keadilan dia. Walaupun kalau kita tengok atas muka dunia ni, contoh masalah kita pada hari ini, contoh apabila kita tidak menerima 100% tentang peraturan yang Allah Ta'ala beri. Contohnya, sahabat, berapa ramai orang yang free thinker merasakan bahawasanya kenapa orang yang baik tak boleh masuk syurga? Hanya kerana dia tak beriman pada Allah. Dalam sejarah banyak menyatakan tentang orang-orang baik ini. Mahatma Gandhi, berapa baik dia memperjuangkan nasib rakyat ni. Kita ada siapa lagi? Ada seorang wanita yang duduk di Palestin. Anda ingat lagi? Dia ini adalah pejuang kebebasan, berumur 24 tahun pada hari matinya, memperjuangkan tentang kebaikan ini. Bermula daripada diri dia kecil lagi, tetapi dia tidak Islam. Sampai hari matinya, dia kena nenyek dengan kereta kebal sebab mempertahankan satu rumah anak yatim di Palestin. Tapi orang nak robohkan, dia duduk depan tu sehingga dia dilanggar. Mati tak kena kufur pada Allah. Orang macam ni tak boleh masuk syurga ke? Sahabat mati Allah, kita kena faham satu perkara. Dunia Allah punya, akhirat Allah punya. Allah menentukan undang-undang siapa boleh masuk, siapa tak boleh masuk. Yang boleh masuk ke dalam syurga Allah, syarat pertama beriman kepada Allah. Jadi, adakah perkara itu kita boleh argue dengan Allah? Ya Allah, dia kan baik, dia cuma tak beriman, takkan tak boleh masuk syurga? Sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak jawab perkara ni? Allah Ta'ala telah meletakkan hukumnya, telah meletakkan undang-undangnya, telah meletakkan syarat-syaratnya. Tiba-tiba kita merasakan seolah-olah kita layak untuk buat argument kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perkara tak logik. Kalau siapa pernah mendengar kuliah daripada Dr. Zakir Naik, contohnya, dia kata kita ada satu universiti menjalankan satu kos selama 3 tahun ataupun selama 6 bulan. Jadi siapa yang nak masuk kena bayar sekian, kena datang kelas, kena ambil periksa. Kita ni mengambil kos tersebut, kita tak bayar, tak datang kelas, tetapi kita mengambil periksa. Artinya kita tak bayar, yuran kita tak bayar, tapi kita ambil periksa. Kemudian kita lulus dengan cemerlang. Lulus cemerlang. Adakah universiti boleh memberikan kita sijil? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kan bukankah kita ni lulus dengan cemerlang? Betul lulus dengan cemerlang, tapi syarat nak masuk universiti itu yuran pengajian kena bayar. Jadi yuran pengajian ni walaupun cemerlang macam mana pun kita di universiti tersebut, tapi kita bukan sebahagian daripada universiti, kita tak mendaftar untuk menjadi pelajar, maka kita tak berhak untuk mendapat sijil daripada universiti tersebut walaupun kita lulus dengan cemerlang. Begitu juga dengan dunia ni. Rules, undang-undang kepada dunia ni telah ditetapkan oleh Allah. Allah Ta'ala menetapkan beginilah syaratnya nak masuk syurga. Beginilah syaratnya nak selamat. Kita tak boleh melakukan undang-undang baru. Jadi apabila Allah Ta'ala mengazab orang ni, maka wajib kita yakini itu adalah dengan keadilannya. Dan jika Allah memberi kesenangan kepada hamba-Nya yang berbuat ketaatan, itu bukan kerana ketaatan makhluk tersebut. Situ pula kita kena ingat. Sebab tu kita tak boleh bergantung kepada amal. Pergantungan hanya kepada Allah. Amal tu satu usaha. Bila kita merasakan banyaklah kebaikan yang aku buat, bila kita merasakan kebaikan yang kita buat ni melebihi kejahatan yang kita buat, ataupun kita rasa kita berpuas hati dengan sekadar kebaikan yang kita ada, kita bergantung kepada kebaikan, tak apa, baik aku ni dah banyak lah, kalau baik aku dah banyak maka berhaklah aku masuk syurga. Kesenangan bila Allah Ta'ala balas kepada mereka yang mendapatnya di hari akhirat bukanlah kerana amalan manusia, tapi kerana anugerah Allah kepada siapa yang Allah Ta'ala nak. Cuma Allah Ta'ala tak syarat je, siapa nak dapat maka dia kena ikut begini. Tetapi adakah wajib Allah Ta'ala memberikan kesenangan bila mereka ikut? Allah Ta'ala tak wajib berikan kesenangan. Allah Ta'ala cuma berjanji je, tapi di sisi Allah kewajipan tu ada tak? Tak ada. Sisi Allah tidak ada kewajipan. Allah Ta'ala tidak termaktub dengan mana-mana hukum. Cuma Allah Ta'ala ni, dia telah berjanji dalam Quran. Kalau ingkar janji sifat yang kelemahan. Allah tidak bersifat dengan sifat kelemahan, maka dengan berpegang pada janji itulah kita beramal ibadah. Sebab tu tak boleh berpegang kepada banyaknya amal. Dan tu amal nak sedikit, bukan berpegang ni dalam hati. Amal kena banyak. Tetapi berpegang, ya Allah, aku ni hanya bergantung padamu. Walaupun amal banyak ni, aku bergantung padamu. Aku buat banyak-banyak ni untuk mendapat redha-Mu. Jangan bergantung, aku ni dah banyak beramal, maka aku ni layak dah masuk syurga Allah. Allah Ta'ala memberikan kesenangan di hari akhirat.
kesenangan di alam barzah, kesenangan di alam di syurga esok, maka dia dengan anugerahnya. Sebab apa? Sebab menyeksa orang ataupun memberikan kesenangan kepada manusia bukan kewajipan pada Allah. Allah tak ada kewajipan. Kita adalah kewajipan puasa, zakat, semayang, itu kewajipan macam puasa gini. Satu kewajipan. Allah Ta'ala tidak ada kewajipan. Kalau ada kewajipan, siapa menetapkan kewajipan bagi diri dia? Tiba-tiba kena ikut kewajipan. Dia pula kena ikut undang-undang. Siapa pula cipta undang-undang tu? Tak masuk akal. Yang keempat, mempercayai mizan, yakni neraca di akhirat yang mana segala amalan manusia akan ditimbang dalamnya. Seterusnya, perkara yang wajib kita percayai adalah mizan. Apa dia mizan ni? Mizan ni satu neraca. Macam mana bentuk? Wallahu ta'ala alam. Nak imagine, tak payah imagine lah. Perkara tu tak perlu nak di-imagine. Cuma dia adalah satu perkara yang akan menimbang jahat baik kita. Bagaimana cara timbangan? Sisi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala akan timbang perkara tersebut. Tetapi bila Allah Ta'ala timbang, andai kata perkara kebaikan itu melebihi kebaikan, perkara kebaikan melebihi keburukan, maka adalah kebaikan untuk diri kita. Andai kata perkara kejahatan melebihi perkara kebaikan, maka adalah keburukan untuk diri kita. Sebab itulah, untuk menjadikan timbangan itu lebih kepada kebaikan, kebaikan kena dilakukan sebanyak mungkin. Kebaikan kena dilakukan sebanyak mungkin. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya orang Islam, keislaman seorang lelaki, tanda-tanda baiknya keislaman seorang lelaki ni, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, yang tidak berguna. Dia meninggalkan segala perkara yang tidak berguna pada dirinya. Perkara yang berguna ni dihuraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Perkara berguna ni ada dua. Yang pertama, perkara itu memberi manfaat akhirat. Yang kedua, perkara itu memberi manfaat dunia, makan, minum, itu bergunalah. Usaha untuk mendapatkan makan, minum. Dengan syarat perkara itu memberi manfaat pada dunia, yang dunia itu memberi manfaat pada akhirat. Cari makan, bekerja. Jadi bekerja beri manfaat, boleh beri manfaat, boleh juga tidak memberi manfaat. Bila masa memberi manfaat, bila bekerja untuk mencari rezeki, rezeki itu digunakan untuk agama Allah, maka dia memberi manfaat. Kalau dibawa untuk perkara lara. Jadi bila kita lihat pada pengkategorian Imam Ghazali tentang perkara beri manfaat, yang memberi manfaat akhirat, ibadah. Yang perkara dunia yang memberi manfaat akhirat, membantu ibadah. Bila kita selidik hidup kita, cuba tengok berapa banyak perkara tak beri manfaat. Perkara tak beri manfaat ni, bila dibandingkan dengan ibadah, cuba kita ni timbang sendiri. Cuba kita timbang sendiri. Duduk mana berat ibadat dengan maksiat ni. Sebab itulah kata siapa, Sayyidina Umar Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Perkara itu perlu menjadi lazim setiap pagi, setiap petang, duduk termenung ke diri, duduk tengok jahat diri ni. Tengok bahagian kesempurnaan diri, semua orang boleh tengok. Aku ni hebat begini, aku ni hebat begini. Tapi kalau tengok pada sudut kelemahan diri, siapa yang boleh tengok? Kalau diri tak ikhlas untuk melihat keaiban diri, tak nampak gitu. Sentiasa kita lihat diri kita lebih baik daripada orang, tak kira pada sudut apa pun, pada sudut ilmu ke, pada sudut apa-apalah. Maka kalau kita sentiasa melihat diri lebih baik pada orang, bila masa kita tak bermuhasabah? Ingat, di sana ada mizan yang akan menimbang segala amal. Sebelum ditimbang ni mizan, timbang amal kita, supaya kita boleh memperbaiki segala amal sebaik-baik mungkin. Syurga bukan untuk orang yang takabur. Syurga bukan untuk orang yang mengkehendaki dunia. Syurga bukan untuk orang yang tamak akan dunia. Syurga untuk orang yang betul-betul berserah diri pada Allah, mengikuti segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai arahan, dan menyerahkan diri pada Allah. Marilah sahabat-sahabat rahmati Allah, kita belajar untuk menyerah pada Allah, dan kita belajar untuk menjadi Muslim yang paling baik, meninggalkan perkara yang tidak berguna pada diri kita. Yang kelima, mempercayai titian sirat di atas neraka jahanam. Kita tak boleh nak imagine, tak boleh nak imagine macam mana keadaan tu. Cumanya kalau tersebut dalam hadis tu, dia ada dua tebing syurga, tebing kita ni sebelah sini tebing syurga, di bawahnya neraka jahanam. Maka akan dibentang satu titian. Jadi tak boleh nak ibaratkan macam bukit, sebab kita tak tahu apa yang berlaku di akhirat kelak. Bagaimana gambaran sebenar? Cuma yang diceritakan ada dua tebing, tengah-tengahnya ada neraka jahanam. Lepas tu ada satu titian yang dibentangkan oleh Allah untuk semua orang meniti. Baik. Kata ulama, titian ni semua wajib lalu.
Tetapi mizan menimbang hisab ada yang tak akan lalu, ada yang lepas timbangan hisab. Mereka akan, tetapi meniti, semua orang akan meniti. Titian ni berada atas neraka jahanam. Ia terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada mata pedang. La ilaha illallah. Bila bayangkan terlebih halus daripada rambut, terlebih tajam daripada mata pedang ni, sahabat mati Allah, kita ni berat dekat Ana ni berat 1 kilo. Ana ni berat 1 kilo. Cuba kita pijak atas mata pisau. Cuba pijak atas mata pisau, tembus kaki ni. Bagaimana kita nak melintas satu titik yang lebih tajam daripada mata petang dengan tapak kaki kita ni? Tidakkah perkara itu sangat menakutkan? Tidakkah perkara itu sangat memberi kegerunan dalam hati kita ni? Bagaimana cara kita nak melepasi titi yang mustahil dilepas? Mustahil kita boleh lepas daripada titi tu kalau diikutkan dengan kepakaran kita. Buatlah hari-hari pun kita ni meniti atas satu titian. Buatlah hari-hari, boleh titi atas tali tanpa guna pemberat, tanpa guna pengimbang. Boleh titi tu selaju mana pun. Tapi bagaimana kita nak meniti satu titian yang lebih tajam daripada pedang? Allahu Akbar. Itulah yang menunggu setiap manusia di hari kiamat kelak. Sebab itulah sahabat mati Allah yang kita boleh buat, beramal sebanyak-banyaknya. Kita tak boleh nak mengharapkan hanya kepada kecerdikan kita. Kita tak boleh nak mengharapkan hanya pada kepakaran kita. Kita perlu banyak mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Lebih halus pada rambut. Lebih halus pada rambut. Tak nampak titi tu lebih halus pada rambut. Mana nak nampak? Kadang-kadang kita punya cincin hilang pun duk cari tak nampak, padahal ada kat depan tu. Maksudnya nak beritahu kat kita, tidak ada orang mampu untuk melepaskan diri, untuk selamat daripada titi. Tak ada orang kecuali kalau Allah bantu. Kerana bentuknya itu telah menceritakan tidak ada orang mampu. Lebih halus pada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini dua bentuk yang menunjukkan tak ada orang boleh titi kalau sekadar bergantung kepada kepakaran mereka. Yang boleh menyebabkan mereka lepas satu je, rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah. Bila Allah Ta'ala bantu, baru boleh lepas. Allahu Akbar. Tak boleh rasa selamat atas muka dunia. Segala kaki orang kafir dan munafik tergelincir darinya, menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka. Tengok, kafir, munafik. Kafir ni jelas-jelas menentang perintah Allah. Sampai jatuhkan, Allah jatuhkan. Artinya Allah tidak memberi pertolongan kepada mereka. Sebab semua orang akan jatuh. Tanpa pertolongan Allah, semua orang akan jatuh. Maka Allah Ta'ala tidak menolong orang kafir dan orang munafik. Sahabat nanti Allah, kafir ni kita jelas mengetahui. Tapi munafik mungkin kita mempunyai sifat-sifat tersebut. Munafik ni apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Zahir ni nampak Islam, tapi batinnya penuh dengan kufuran. Zahir Islam, batin kufur. Batinnya sentiasa menolak kebenaran, menolak agama, tapi hanya memperlihatkan pada mulutnya, hanya memperlihatkan pada gerak-gerinya mereka tu seolah-olah Islam. Sebab tu tak boleh berlakon dengan Allah ni. Tidak ada tempat untuk hipokrit dengan Allah. Tak boleh hipokrit dengan Allah. Sebab apa tak boleh hipokrit dengan Allah? Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang ada dalam zat hati manusia, sehingga manusia lain tak boleh nak kaji apa yang ada dalam tu. Allah Ta'ala masih mengetahui. Sehingga kadang-kadang kita sebagai pemilik kepada hati kita pun tak tahu apa yang dalam hati kita. Allah Ta'ala tetap mengetahui. Di mana jalan untuk menipu daya? Di mana jalan untuk menipu Allah? Sifat-sifat yang tersembunyi itu semua boleh dikesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas dan nyata. Penglihatan, pendengaran, pengetahuan Allah tidak mempunyai batas. Jadi bersifat hipokrit dengan agama tak ada guna. Di atas muka dunia kemungkinan kita akan menerima habuan kerana perkara tersebut, tapi di akhirat tidak ada jaminan kita akan selamat apabila kita bersifat hipokrit dengan agama. Sedangkan segala kaki orang mukminin tetap di atasnya, lalu mereka masuk dalam syurga. Orang beriman boleh lepas. Orang beriman boleh lepas. Walaupun sama ada atas muka dunia badan dia besar ke, sama ada atas muka dunia langsung tak ada bakat ke, tapi dia beriman. Orang beriman diselamatkan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala bantu lepas. Allah Ta'ala bantu atas titian sirat, kita akan lepas. Mustahil nak lepas daripada satu titi yang halusnya lebih halus daripada rambut yang di belah 7, lebih tajam daripada pedang. Mustahil. Letaklah siapa-siapa pun mustahil. Tetapi bila dibantu oleh Allah,
maka akan menjadi boleh. Orang yang dapat bantuan Allah, mereka menjadi hamba kepada Allah atas muka dunia dengan konsep sebenar-benar kehambaan. Perjalanan orang-orang mukmin berlainan antara satu dengan yang lain menurut amalan masing-masing. Orang beriman yang lepas ni pula berbeza-beza perjalanan mereka di atas jalan sirat. Setengah mereka seperti kilat menyambar, setengah mereka seperti burung yang terbang, setengah mereka seperti kuda yang berlari, setengah mereka seperti orang yang berjalan, setengah mereka merangkak, setengah mereka mengesot. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mengesot, setengah daripada mengesot di atas titian sirat yang lebih halus daripada pedang, yang lebih halus daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Dia mengesot menggunakan punggungnya, letak kaki kat depan. Sahabat-sahabat cuba mengesot. Macam mana nak mengesot di atas titian tersebut? Tapi oleh kerana dia ada iman, maka dia selamat. Cuma nak ceritakan dalam hadis Nabi SAW, dia bukan sekadar satu titi yang kita titi macam biasa. Dahlah halus, dahlah tajam, ada pula cangkuk-cangkuk daripada api neraka yang akan mencangkuk, mereka akan lalu di atas ni. Cuba bayangkan orang yang mengesot. Orang yang mengesot. Disebut dalam satu asar, dihuraikan oleh ulama mengikut ijtihad dia. Dalam kitab apa tu, Aqidatul Najin disebutkan bahawasanya beberapa pendapat ulama tentang dahsyatnya titian sirat. Anda kongsikan salah satu, dia kata sebenarnya titian sirat ni dia bukannya hanya mendata, dia kata. Pada ijtihad dia, titian sirat ni adalah satu tempat yang bila kita meniti tu dia ada naik bukit tu. Naik bukit tu selama 2000 tahun jalan kaki. 2000 tahun jalan kaki. Mendata tu 1000 tahun, turun semula 2000 tahun. Kalau berjalan kaki 2000 tahun, kalau mengesot, la haula wala quwata illa billah. Daripada dapur rumah kita tu, kita jalan ke depan. Cuba tengok berapa langkah. Mungkin dalam 40 langkah. Mungkinlah 40 langkah tu, cuba tengok berapa lama. Mungkin dalam 20 saat. Tapi kalau kita mengesot, mungkin sampai 2 minit. 10 kali ganda lambat dia. Kalau jalan kaki 5000 tahun, kalau mengesot 10 kali ganda lambat, 50,000 tahun. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab. Kena ada rasa takut dalam jiwa kita ni. Ya Allah, aku takut diazab. Aku takut dengan ancaman-Mu. Aku takut dengan apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Terimalah aku sekadar apa yang aku ada. Aku serahkan diri padamu, ya Allah. Jadilah orang-orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah. Demikianlah keadaan masing-masing sebab berlainan amalan mereka. Keadaan-keadaan begitu banyak lagi dalam hadis Nabi ada sebut tentang seorang lelaki yang dia, neraka Jahannam ni gelap. Panasnya neraka ni, api ni sampai api tu tak boleh ditembusi cahaya. Panas sangat kan api ni, suhu dia dilambangkan oleh cahaya. Cahaya dia yang paling tak panas tu warna kuning, warna oranye tu. Lepas tu dia jadi warna biru, lepas tu jadi warna hijau, bertukar-tukar warna tu, menunjukkan tahap kepanasan yang berbeza. Api paling panas, cahaya tak ada kat api tu, dia gelap. Jadi neraka ni gelap ni. Macam mana nak titi tebing sebelah sini dengan tebing syurga ni, tengah-tengahnya ada satu titi lebih halus daripada rambut, lebih tajam pada pedang, dalam keadaan gelap gelita. Kita kalau titi besar ni lah titi, dalam keadaan gelap gelita, takut kita nak jalan, bimbang jatuh. Tu sehalus tu. Yang membantu manusia adalah amal mereka. Sekuat mana amal mereka, sekuat itulah cahaya yang keluar daripada tubuh mereka untuk memastikan perjalanan mereka tu betul. Gelap gelita ni. Ada seorang lelaki ni, sikitnya amal dia, sedikit sangat amal dia, sehingga perjalanan di atas titian sirat yang sangat gelap ni hanya dibantu oleh cahaya yang keluar daripada ibu jari kaki dia. Sikit sangat amalan tu sampai cahaya terkeluar daripada ibu jari kaki dia. Dan bukan saja begitu, cahaya ni pula kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam. Sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan ketika ada cahaya, dia berjalan sikit. Bila padam, dia berhenti. Ada cahaya, dia jalan sikit. Bila padam, dia berhenti. Begitulah keadaan dia di tempat yang maha dahsyat, yang di bawahnya menunggu neraka Jahannam. Yang kalau seorang jatuh dalamnya, mereka tidak akan mampu keluar kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat cuba bayang, kita nak jalan malam pakai lampu suluh padam pun takut kita nak berjalan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keenam, mempercayai telaga Kautsar
bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian orang mukmin meminumnya sebelum mereka masuk syurga selepas melalui titian lurus disebut siratal mustaqim. Sesiapa yang meminumnya, nescaya selepas itu tidak akan dahaga selama-lamanya. Lebarnya sebulan perjalanan, airnya terlebih putih daripada susu dan terlebih manis daripada madu, dan di sekelilingnya ada beberapa kendi sebanyak bintang di langit. Ada satu surah Al-Kautsar menceritakan tentang keadaan Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ni dikhilafkan oleh ulama sama ada berada di sebelum ataupun selepas daripada titian sirat. Tapi mengikut pandangan ulama kita ni, ianya berada di atas, selepas daripada titian sirat. Bila seorang telah pun meniti titian sirat sampailah ke hujung tu, mereka akan diberi minum telaga ni. Telaga ni air dia terasa lebih manis daripada madu, terlebih putih daripada susu. Kemudian lebarnya sebulan perjalanan. Selebar mana sebulan perjalanan, wallahu taala alam. Kita tak tahu. Masa akhirat tak sama dengan masa dunia. Masa akhirat ni, sehari di akhirat 1000 tahun atas muka dunia. Jadi yang dikatakan titi atas titian sirat tadi, 5000 tahun tu 5000 tahun masa akhirat. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nak ikut masa akhirat, kita ni hidup tak sampai sehari lagi. Siapa yang hidup sampai 1000 tahun, dia baru hidup 1000 sehari di akhirat. Jadi kita yang umur 60 tahun ni, berapa minit je hidup. Mungkin tak sampai 1 jam pun kita hidup. Kalau nak diukur pada panjangnya masa dunia tu, rasa panjang sangat, waktu kita hidup ni hanya lebih kurang beberapa minit je daripada masa sebenar di akhirat. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan. Di sisi, ini cerita tentang Telaga Kautsar. Di sisi Telaga Kautsar ada beberapa kendi. Kendi ni sebanyak bintang di langit. Dan seramai mana pun orang yang masuk syurga, orang yang nak minum, maka kendi itu cukup untuk diberikan kepada mereka. Banyaknya kendi tu. Sesiapa yang minum daripada air ini, dijanjikan oleh Nabi SAW, mereka tidak akan berasa dahaga selama-lamanya. Allah ni sifatnya fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia nak. Sebab dalam hati Allah, kita jangan hairan kalau ada orang yang, ada makhluk yang tak makan tapi boleh hidup. Malaikat tak makan tapi boleh hidup. Malaikat tidak ada jantina tapi mereka boleh hidup. Yang cuba anda nak sampaikan adalah, atas muka dunia ni lazimnya kita memerlukan kepada makanan. Lazimnya kita memerlukan kepada makanan kerana Allah Ta'ala berikan kita ni menjadi satu makhluk yang memerlukan kepada makanan. Tapi ada je makhluk yang tak perlu pada makanan. Malaikat tak perlu pada makanan. Boleh ke orang minum satu air yang menyebabkan dia tak dahaga dah selama-lamanya? Allah, kun fayakun. Apa saja yang dia nak, dia boleh buat. Fa'alul lima yurid. Dia melakukan. Dia sangat mampu melakukan. Fa'alu ni datangnya daripada sirah mubalaghah. Satu sifat yang menunjukkan kemampuan melebihi daripada yang lain. Fa'alul lima yurid. Dia sangat mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki. Jadi Allah, bila Nabi kata satu air yang menyebabkan kita tidak dahaga selama-lamanya, ini adalah salah satu nikmat yang kita tak mampu nak imagine, tak mampu nak bayangkan. Sebab kita tak pernah merasai perkara tersebut. Manusia ni dia cuma boleh sampai, akal dia boleh sampai kepada apa yang dia hanya boleh rasa je. Sebab itulah kita ni banyak benda tak tahu sebenarnya. Banyak benda tak tahu. Pada kita rasa begini, orang lain rasa lain. Jadi pengetahuan dia berbeza dengan kita. Kita duk anggap kita lebih mengetahui daripada dia. Betul lah, pada sudut yang kita tahu, pada sudut yang dia tahu. Sebab itulah kita ni tidak sempurna. Orang lain pun tak sempurna, kita pun tak sempurna. Janganlah merasa diri kita lebih hebat daripada orang. Nak pula orang berilmu kan. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Baik. Nah, itu cerita tentang Telaga Kautsar. Siapa dapat minum, maka tidak ada lagi haus. Tidak ada lagi haus selepas daripada ini. Kencing manis tak ada. Lebih manis daripada madu, tapi tak ada kencing manis. Di akhirat tak ada dah. Atas muka dunia ni Allah gabungkan antara susah senang, baik jahat, Allah gabungkan. Jadi sama ada dia beriman ataupun tidak, mereka tetap akan terima ni salah satu daripada dua perkara ni. Orang beriman pun terima susah, terima senang. Orang kafir pun terima susah, terima senang. Tetapi bila masuk je hari akhirat, maka Allah Ta'ala pisahkan. Selepas kita mati je, ruh daripada jasad berpisah, Allah Ta'ala pisahkan antara kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat. Manfaat duduk satu sudut, mudarat duduk satu sudut. Artinya mereka yang melakukan kebaikan atas muka dunia, mereka hanya menerima perkara manfaat. Tidak ada dah perkara-perkara kesakitan. Orang terima manfaat, tak ada kesakitan dah. Letih tak ada, sakit lutut tak ada, sakit gigi tak ada.
Nak kena gosok gigi tak perlu. Ya Allah, mudahnya kehidupan akhirat. Itulah kehidupan. Dunia ujian, bukan kehidupan. Segala apa yang ada pada kita semua sifatnya tak kekal. Berbangga dengan perkara tersebut satu kesilapan. Seterusnya, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ dulu. Esok kita masuk yang nombor 7 dan insya-Allah kita selesaikan sampai habis lah esok. Esok kita habiskan tajuk akidah. Selepas daripada itu kita masuk kepada tajuk ilmu tasawuf, berbuat taat dan ibadat yang zahir. Baik, sahabat mati Allah, berhenti kat nombor 7 Sahabat-sahabat yang ada janji pula lah. Sahabat-sahabat yang ada ada kitab tu tolong tanda muka surat yang ke-22 kalau kita hitam ni nombor 7. Tengok dulu kot kalau ada soalan. Banyaknya orang komen. Subhanallah, tak sempat nak baca. Junaidah Harun, disebabkan wang segala-gala jatuh kecundang, iman runtuh, halal haram tidak dipedulikan. Okey, tapi semua tolak ke tepi semuanya. Ni bukan soalan. Terima kasih melakukan catatan Puan Junaidah dan memberikan kata-kata yang boleh diambil pengajaran oleh semua orang yang di dalam ni. Ustaz Wadi siapa pula? Ustaz Wadi Anwar. Alhamdulillah, tu orang alim. Tak samalah kita dengan dia terkenal. Kenapa Ustaz Wadi ada orang sebut ke Ustaz Wadi yang tak sempat nak baca banyak sangat? Ustaz Wadi Anwar ceramah dia banyak ceritakan akhir zaman sehingga barzah hingga menuju syurga neraka. Iyalah. Memang dia sentiasa kuliahnya menyentuh tentang perkara tersebut. Kebaikan kena lakukan sebanyak mungkin. Ganjaran syurga hanya dengan rahmat Allah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Ini anda tak dapat jawab ni, anda tak kerti pantun.